Islam adalah agama fitrah yang mengiktiraf kepelbagaian keperluan dan kehendak manusia dalam hidup berpasangan. Berasaskan kepada keadaan inilah, Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun-temurun sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Mari kita mengetahui maksud poligami. Maksud poligami ialah lelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi tidak lebih 4 orang dalam satu masa. Hukum poligami boleh jatuh kepada sunat ketika suami menginginkan anak dan isteri pertamanya mandul, sedangkan suami berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Seterusnya, hukum boleh jatuh makruh apabila bukan kerana keperluan tetapi hanya menambahkan keseronokan dan tiada kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Manakala hukum poligami boleh jatuh kepada haram apabila si suami tidak yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana kemiskinan, kelemahan dan tidak mampu dari pelbagai aspek. بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Yang bermaksud, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dalil poligami dari sunnah. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dari Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, ia mengatakan, aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai 5 isteri. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pilihlah 4 mana di antara mereka yang engkau sukai dan ceraikanlah yang lainnya. Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping yang sudah tua lagi mandul bersamaku sejak 60 tahun, lalu aku menceraikannya. Daripada hadis ini dapat disimpulkan bahawa lelaki boleh berkahwin 4. Jika mempunyai isteri lebih daripada 4, maka perlulah diceraikan. Setiap lelaki yang berkeinginan untuk berpoligami, maka perlulah mengikuti syarat-syarat poligami. Antara syarat pertama ialah berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri-isteri dan anak-anak. Ia bermaksud seorang lelaki perlulah berkemampuan dari segi harta untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya. Seterusnya, seorang suami perlulah berlaku adil kepada isteri-isteri, iaitu adil dalam menyediakan kediaman. Suami tersebut perlulah menyediakan kediaman yang selesa dan keperluan yang mencukupi. Seterusnya ialah adil dalam giliran malam. Seterusnya, adil dalam musafir, dan akhir sekali adil dalam memberikan nafkah. Maksud adil dalam memberikan nafkah ialah seorang suami perlulah adil membahagikan nafkah kepada isteri-isterinya. Contohnya, isteri pertama mendapat sehelai baju, maka suami juga perlulah memberikan sehelai baju kepada isteri keduanya. Seterusnya ialah tidak melebihi daripada 4 orang isteri. Ia bermaksud seorang lelaki itu tidak boleh berkahwin lebih daripada 4 orang. Selain itu ialah tidak merosakkan kehidupan. Apabila seorang suami itu telah berkahwin dengan perempuan lain, dia tidak boleh merosakkan kehidupan isteri yang pertamanya.
Jika si suami tidak mampu memelihara kehidupan isterinya yang lain, maka suami tersebut perlulah menceraikan isteri tersebut untuk menjamin kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Menghimpunkan dua saudara iaitu adik-beradik perempuan sama ada dalam akad yang sama atau akad yang berlainan. Sekiranya dalam akad yang sama, maka perkahwinan tersebut batal. Dan sekiranya akad yang berbeza, maka akad yang kedua adalah batal. Yang terakhir ialah tidak menyakiti hati isteri. Apakah kesan poligami yang tidak mengikuti syarak? Apabila seorang lelaki itu telah mengambil keputusan untuk berpoligami dan tidak mengikuti syarak, maka ia akan mendapat kemurkaan Allah kerana tidak adil. Apabila seorang lelaki itu telah berpoligami, maka ia perlulah bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya. Seterusnya akan lahir perasaan tidak puas hati di kalangan isteri. Selain itu, akan berlaku pergaduhan di antara isteri-isteri. Oleh itu, suami perlulah memainkan peranan penting bagi menjaga kebajikan isteri-isterinya. Apabila seorang lelaki itu tidak mampu menjaga kebajikan rumah tangga isteri-isterinya, maka akan berlaku keruntuhan rumah tangga. Tidak dapat dinafikan juga, anak-anak teraniaya kerana tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Anak-anak akan rasa terabai apabila kurang kasih sayang seorang bapa. Selain itu, apabila poligami ini tidak mengikuti syarak, maka akan menjatuhkan maruah agama dan maruah diri kerana mengabaikan tanggungjawab. Selain itu, seorang lelaki juga boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana tidak mematuhi syarat poligami. Sebenarnya, hikmah poligami adalah sangat berasas dan memenuhi fitrah kejadian manusia. Poligami juga adalah sebuah keterpaksaan untuk menghadapi permasalahan dan solusi dalam pelbagai masalah. Cuba bayangkan, jika Islam tidak membenarkan poligami, pasti sudah tentu kehidupan sosial akan menjadi tunggang langgang dan tidak beretika. Antara hikmah poligami ialah mengelakkan zina dengan menggalakkan poligami supaya hubungan dilakukan secara sah. Seterusnya, dengan poligami dapat melindungi wanita yang tidak berkahwin daripada hidup dalam fitnah dan kebatilan. Poligami juga memberi peluang kepada suami yang mengahwini isteri yang telah disahkan mandul mendapatkan keturunan dengan memiliki anak yang sah taraf. Seterusnya, membenarkan suami menjaga kebajikan dan keperluan isteri yang menggalakkan kecacatan seumur hidup meskipun telah berkahwin lain. Seterusnya, membolehkan suami yang bekerja dan tinggal di luar negara mengahwini wanita di negara tersebut sekiranya sukar membawa keluarganya bersama bagi mengelakkan hubungan haram dan timbul masalah sosial. Seterusnya, seorang lelaki boleh mengahwini ibu anak yatim dan memberi perlindungan kepada anak-anak yatim tersebut daripada kejahatan dan fitnah. Sebelum kita mengutarakan pelbagai pendapat, harus kita mengetahui isu-isu semasa dahulu. Apakah isu semasa yang saya mahu tekankan di sini ialah tidak semua negara Islam membenarkan poligami. Ada negara yang mengharamkan secara total atau secara mutlak poligami. Ada juga negara yang meletakkan syarat tertentu untuk berpoligami. Apakah negara yang mengharamkan poligami? Syria, negara yang terkenal dengan wanita-wanita yang cantik, melarang poligami secara total. Siapa yang berpoligami boleh dipenjara. Begitu juga Tunisia yang dilarang sama sekali untuk berpoligami. Seterusnya, Turki juga mengharamkan poligami. Negara yang menyusahkan proses poligami atau meletakkan syarat tertentu untuk poligami.
Antara negara tersebut ialah Malaysia, Indonesia, Mesir, Pakistan dan banyak lagi. Ini ialah negara yang majoritinya Islam. Pada masa ini, ramai lelaki yang berkahwin tetapi tidak meminta kebenaran isteri yang lain. Apa hukum kalau kahwin lain tapi tidak meminta kebenaran isteri dan membuatkan isteri berkecil hati? Apa hukum kalau kahwin lain tapi tidak minta kebenaran isteri dan membuatkan isteri kecil hati? Okey, terima kasih. Soalan panas ya. Apakah hukum? Jadi kalau hukumnya ada 5 lah. Kahwin 1, 2, 3, 4 haruslah ya. Nah, nikah ni ada hukum dia, harus, boleh, ada kala wajib ada, haram pun ada. Jadi untuk sama ada kahwin 1 atau 2, 3, 4 dari sudut hukum adalah harus. Manakala yang dari sudut kahwin menyebabkan isteri pertama sakit hati, itu tidak termasuk bahagian hukum tadi tu lah. Itu pandangan saya. Dia cuma menggurus hati saja. Jadi sama keadaan dia seperti mana saya beli benda sesuatu untuk anak pertama, anak kedua tak dapat, anak kedua akan kecil hati. Adakah saya jatuh dosa atau seumpamanya? Jadi mungkin boleh dibuat misal seperti yang tadi. Cumanya dia ada sudut hukum, tetap haruslah, itu saja. Sebab soalannya hukum kan, itu je. Terima kasih. Mari kita dengarkan pada pandangan Ustaz, apa persediaan yang perlu dilakukan sebelum berpoligami? Persediaan sebelum berpoligami. Saya cuba jawab. Saya sendiri pun tak berpoligami kan. Bila mustahil lah seorang lelaki berpoligami, tetapi lelaki ini yang melakukan poligami. Maksudnya kita yang ada isteri banyak, lelaki tak boleh berkahwin. Lelaki ni, perempuan dia tak ada isteri, tak ada suami yang ramai. Kalau kita nak berpoligami ni, cuma dari pandangan Islam, yang pertama sekali mesti berlaku adil lah. Itu yang paling penting sekali. Kalau kau tak berlaku adil, janganlah sekali-sekali untuk berpoligami. Kan? Tapi ada juga yang mengatakan, macam mana kalau kita nak tahu kita adil kalau tidak berpoligami? Ada pula yang kata gitu kan. Bagi saya, dia bukan tuntutan yang pertama. Tuntutan yang pertama itu dia tanya pada diri sendiri dulu, mampukah kita untuk berlaku adil? Kita tengok dari sudut kemanusiaan dahulu. Kita sendiri berlaku adil tak pada diri kita? Kita berlaku adil tak kepada agama kita? Kita berlaku adil tidak kepada kewajipan kita sehari-hari? Kalau kita sembahyang pun 5 kali sehari pun pincang-pincang, ya, maksudnya lompong-lompong, berarti kita ni adalah orang yang agak mustahil untuk berlaku adil. Jadi kalau dari yang kewajipan sahaja belum mampu untuk melakukan dengan adil, maka bagi saya janganlah sesekali berpoligami. Kan? Sebab poligami itu adilnya lebih rumit berbanding adil yang ada pada kewajipan solat. Jadi apa-apa pun sebelum berpoligami, pastikan kamu adil kepada kewajipan kamu sebagai seorang Muslim. Itu. Ramai lelaki memberi alasan bahawa mereka bekerja jauh sebagai alasan untuk berpoligami. Jadi, adakah poligami masih relevan dengan alasan bekerja jauh? Apakah poligami masih relevan dengan alasan kerja jauh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kalau kita tengok daripada persoalan yang diutarakan berkaitan dengan poligami ni, poligami ni adalah satu senang cerita kita kahwin lebih daripada satu lah kan. Okay, dengan alasan sebab kerja jauh. Okay, bagi saya benda tu
tak relevan sangat. Sebabnya kalau masih pasangan tu masih boleh maksudnya boleh faham antara satu sama lain, tak menjadi masalah. Okey. Cuma ni kat sini kenapa nak perlukan poligami, sebab masalah kerja jauh. Kalau misalnya pasangan tu dia masih serasi dan dia masih boleh bertolak ansur antara satu sama lain, benda tu bukan menjadi asbab yang utama lah. Jadi bukan, senang cerita, sebab kerja jauh bukannya alasan yang kukuh untuk seseorang lelaki tu nak berpoligami. Sekian, terima kasih. Seperti yang anda ketahui, terdapat negara yang mengharamkan poligami seperti Turki dan Syria. Sedangkan negara itu majoriti Islam. Apa pandangan Ustaz tentang isu ini? Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya bagi pandangan saya, lain tempat, jadi kadang-kadang fatwa berbeza mengikut keadaan. Contoh di Johor, fatwa tentang amanah saham ASB adalah harus seperti mana fatwa kebangsaan. Negeri Selangor tidak mengharuskan. Jadi bagi saya itu adalah fatwa yang telah dikeluarkan oleh tempat tersebut. Dan dari sudut yang lain, kita kena tengok sosio masyarakat ketika itu. Mungkin budaya di sana lain, budaya kita lain. Dan saya juga ada kawan daripada kalau tak silap daripada Afrika belah mana saya tak ingatlah, kulit hitam. Budaya sana kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 biasa. Biasa. Jadi mana-mana isteri, jadi dah tahu dah kemungkinan suami dia akan kahwin 2 atau kahwin 3. Namun di Malaysia, di Indonesia dan seangkatan kita, kahwin 2 tu macam benda panas kan. Jadi pandangan saya, lain tempat, lain dia punya fatwa, lain dia punya prosedur. Itulah. Kesimpulannya, amalan poligami ini tidak seharusnya dipandang serong atau disalahertikan kerana terdapat banyak hikmah apa yang telah Allah syariatkan. Poligami ini hanyalah dibenarkan apabila pihak lelaki atau pihak suami mampu dan akan berlaku adil dan hanya boleh memperolehi bilangan 4 orang isteri sahaja dan tidak lebih daripada itu, kerana di dalam Al-Quran dan hadis telah menyebutkan sekiranya tidak sanggup berlaku adil, hendaklah pihak lelaki atau pihak suami menceraikan selebihnya.